Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Zamri dan rakan-rakan. Saya Nur Hazriani binti Zawawi GA 04638 bersama rakan-rakan saya Nur Atika binti Masno GA 04637, Ahmad Arafiq bin Husaini GA 04610. Kami daripada kumpulan Inside Out akan membentangkan tentang bagaimana pasangan tanpa anak menangani emosi. Anak merupakan antara anugerah yang terindah yang tidak ternilai harganya bagi setiap pasangan yang telah berkahwin. Anak adalah pengikat kasih sayang antara suami dan isteri yang sering kali menjadi penyejuk dan penyeri dalam sesebuah hubungan kekeluargaan. Tidak semua pasangan yang sudah berkahwin ditakdirkan untuk memiliki anak selepas berkahwin. Belum ada rezeki merupakan antara kata-kata yang sering menjadi sandaran bagi golongan ini setiap kali diajukan soalan yang sama. Hanya mereka yang menghadapi situasi ini sahaja yang memahami perasaan sebenar yang ditanggung oleh pasangan tanpa zuriat ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Mereka mungkin nampak sepi, tapi hanya Tuhan yang tahu, lebih tahu perasaan sebenar yang ditanggung oleh mereka. Kaedah yang dilakukan adalah secara sesi temu bual. Soalan-soalan yang diajukan ketika sesi temu bual adalah sudah berapa lamakah tempoh perkahwinan, apakah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan zuriat, ceritakan pengalaman dalam situasi tersebut, bagaimana cara menangani emosi tersebut. Beberapa kriteria juga dilihat bagi pemilihan informan, iaitu informan telah berkahwin secara sah mengikut undang-undang negara. Informan merupakan seorang suami atau isteri pada ketika sesi temu bual dijalankan. Informan belum dikurniakan anak pada ketika sesi temu bual dijalankan. Informan tidak mempunyai anak kerana faktor-faktor di luar kawalan mereka sendiri dan bukan atas pilihan mereka sendiri. Seterusnya, saya akan memberikan kepada rakan saya Nur Atika binti Masnor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Masno, GA 04637. Saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya. Untuk tugasan ini, kami telah menembubual 3 pasangan yang berkahwin yang belum ataupun tanpa anak lagi. Dan hasilnya adalah pasangan yang pertama bernama Puan Gustina, berumur 31 tahun dan telah berkahwin selama 4 tahun. Okey, emosi yang diberikan sedih dan merasakan seperti hukuman kerana telah menolak zuriat pada awal perkahwinan. Dan usaha yang dilakukan adalah perubatan tradisional, solat sunat, berdoa dan setiap apa yang dilakukan dan memperbanyakkan sedekah. Dan pasangan yang kedua ialah Puan Siti Khadijah Abdullah, berumur 31 tahun dan telah berkahwin berumur 33 tahun dan telah berkahwin selama 8 tahun. Dan emosi yang diberikan adalah sedih dan hampa, namun terus positif menerima keadaan. Dan usaha yang dilakukan adalah berjumpa dengan doktor untuk memeriksa kesuburan kedua-dua mereka, di mana suami dan isteri, di mana Puan Khadijah dan suaminya berjumpa doktor untuk memeriksa kesuburan dan mengamalkan pemakanan berkhasiat seperti kiwi. Dan pasangan yang ketiga adalah Puan Nur Rahisha, berumur 33 tahun dan telah berkahwin selama 10 tahun. Pada awalnya beliau adalah seorang yang cool, namun setelah itu sensitif dan sekarang sangat mengadaptasikan keadaan dengan sangat baik. Dan usaha yang dilakukan adalah perubatan tradisional, moden dan mengamalkan pemakanan sunnah, di mana setiap orang yang mereka kenali pergi umrah atau haji, mereka akan mengirim buah zuriat. Dan sekarang sedang cuba dengan kaedah IVF. Ini adalah jadual 2. Jadual 2 ini adalah ringkasan dapatan daripada temu bual, di mana ketiga-tiga pasangan ini kami berikan soalan-soalan seperti pengalaman mengalami dan juga bagaimana mereka mengatasi emosi yang mereka alami. Okey, untuk informan yang pertama, pada mulanya merancang iaitu family planning selama setahun, namun sehingga kini masih lagi belum dikurniakan anak. Dan bagaimana mereka mengatasinya? Berdoa kepada Allah dan
sentiasa berkongsi perasaan dengan suami. Dan bagi informan yang kedua, pada awal perkahwinan pasangan amat rasa sedih dan hampa kerana tidak dikurniakan anak. Lebih-lebih lagi pada setiap bulan apabila si isteri memeriksa periodnya ataupun datang bulannya, ahli sentiasa ada, dan namun mereka redha dengan takdir mereka. Dan bagaimana pasangan ini mengatasi, berdoa dan berserah pada Allah dan melakukan aktiviti luar bersama suami, dan banyak mengerjakan aktiviti kerja amal. Dan untuk informan yang ketiga, pada awal perkahwinan tidak ambil pusing langsung dengan kata-kata orang sekeliling, namun tahun makan tahun emosi terganggu. Namun mereka redha yang mereka masih lagi belum menerima atau belum dikurniakan anak. Dan bagaimana mereka mengatasi situasi itu? Berdoa dan berusaha akan ikhtiar yang disarankan oleh doktor dan juga orang sekeliling. Dan sokongan yang kuat daripada pasangan dan keluarga, dan sentiasa mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Definisi emosi menurut Kelanjina dan Kelanjina, emosi adalah interaksi antara faktor-faktor subjektif dan objektif dan diperantarakan oleh sistem saraf hormon. Emosi boleh dipengaruhi oleh pegangan peribadi maupun fakta atau situasi yang mempengaruhi keputusan sesuatu perkara. Semua informan menunjukkan emosi yang sama, iaitu sedih, tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi emosi tersebut adalah berbeza. Informan 1 dan 2 dipengaruhi oleh pegangan peribadi walaupun subjektif kepada pengaruh tersebut adalah berbeza, di mana informan 1 merasakan dirinya bersalah kerana berfikiran keputusan untuk membuat family planning pada awal perkahwinan adalah punca kepada permasalahan ini dan menyebabkan beliau merasa sedih. Manakala informan 2 menjadikan anak sebagai keperluan kendiri yang perlu dipenuhi, dan apabila keperluan tersebut tidak dipenuhi, ia membuatkan emosi sedih itu tercetus. Informan 3 pula menunjukkan faktor yang berbeza, iaitu faktor situasi di mana informan pada mulanya tidak begitu ambil pusing akan permasalahan ini, tetapi sebaliknya menjadi sedih akibat tekanan orang di sekeliling. Selain itu, ketiga-tiga informan juga menunjukkan cara penerimaan terhadap emosi yang berbeza, merupakan antara contoh kepada model campuran atau mixed model yang diperkenalkan oleh Goldman, iaitu model kecekapan emosi yang terdiri daripada self-awareness, self-management, social awareness dan relationship management. Jika dilihat kepada pernyataan ketiga-tiga informan, informan 1 menunjukkan self-management yang lebih rendah berbanding 2 lagi informan disebabkan oleh adaptability yang kurang terhadap emosi dan permasalahan yang berlaku. Jika kita rungkai secara lebih mendalam, punca kelemahan adaptability yang dialami oleh informan 1, kita perlu melihat kepada teori asas adaptasi. Aras adaptasi seseorang ialah bila aras adaptasi semasa yang berfungsi secara neutral dibandingkan dengan situasi yang dihadapi. Contoh situasi pada kajian ini adalah pasangan yang sudah berkahwin tetapi masih belum dikurniakan anak. Sebelum adaptasi, informan merasa sedih. Adaptasi pada titik neutral adalah apabila informan sudah mula menerima hakikat. Namun begitu, apa yang menariknya, ketiga-tiga informan memberi jawapan yang sama apabila ditanya cara bagaimana mereka mengawal emosi. Sokongan oleh pasangan dan kebergantungan kepada pencipta merupakan antara jawapan yang diberikan oleh informan menunjukkan betapa pentingnya hablum minallah dan hablum minannas, iaitu hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia yang merupakan senjata yang menjadi kekuatan dalam menghadapi sebarang masalah. Emosi juga dapat dikawal oleh informan bersama pasangannya kerana informan dan pasangan dapat mengawal emosi yang telah dilalui dengan baik dalam ini tak baik. Kesimpulannya, sesebuah perkahwinan tanpa zuriat tidak menjadikan sesebuah hubungan perkahwinan itu hancur dan tidak berpanjangan. Ia memerlukan usaha dan keredaan diri pasangan tersebut. Dapatan kajian telah mengemukakan pengalaman dan emosi bagi menangani permasalahan dalam mendapatkan zuriat. Pengalaman dan emosi yang disimpulkan adalah berdasarkan persepsi informan setelah melalui tahun-tahun awal dalam perkahwinan sehingga kini. Toleransi, persefahaman, penghormatan,
saling melengkapi dan pengurusan hidup merupakan kayu ukur bagi mengatasi emosi-emosi yang dilalui sepanjang tempoh tidak diberikan zuriat. Bagi umat Islam, zuriat juga merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Sekiranya pasangan tidak diberikan zuriat, Allah akan memberikan rezeki lain bagi menggantikan rezeki zuriat terhadap pasangan tersebut. Contohnya rezeki dari segi kesihatan, kewangan dan sebagainya. Boleh Puan ceritakan sedikit pengalaman mengalami situasi sekarang ni? Sudah tentu saya rasa sedih dan kadang-kadang saya rasa semua ni ibarat hukuman kepada saya. Dan suami selalunya memberi kata-kata semangat dan kata-kata semangat dari suami yang akan menetralkan balik pemikiran tidak sihat yang sering berlega-lega di dalam fikiran saya. Jadi cara yang bagaimana yang biasanya Puan gunakan untuk mengatasi emosi yang dialami sekarang ni? Sudah tentu dorongan dan kata-kata semangat daripada suami di samping doa-doa yang saya sertakan dalam setiap apa yang saya lakukan. Contohnya amalan tambahan seperti bersedekah kan. Saya juga selalu membaca pengalaman mereka yang senasib dengan saya di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain untuk dijadikan sandaran harapan dan juga teladan. Assalamualaikum Puan, nama saya Nur Hazriani. Saya nak interview Puan sedikit tentang pengalaman Puan yang tanpa anak. Boleh Puan perkenalkan diri dan bagi tahu saya berapa lama usia perkahwinan Puan? Okay, nama saya Siti Khadijah binti Abdullah. Tempoh perkahwinan saya, saya tak dapat cahaya mata tu dah 7 tahun. Sekarang ni dekat 8 tahun lah. Okey, macam mana situasi Puan tanpa anak?